Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk program e-belajar matematik kali ini, cikgu akan mengajar tajuk locus dalam dua dimensi tingkatan 3. Saya, Cikgu Muhammad Imran bin Ibrahim dari SMK Dang Anum Merlimau Melaka akan mengajar bab 8 tajuk locus dalam dua dimensi, standard kandungan 8.1 locus, standard pembelajaran 8.1.1 mengenal locus dalam situasi kehidupan dan seterusnya menerangkan maksud locus. Perkara pertama yang perlu kamu faham dalam tajuk locus ini adalah maksud locus. So, apakah itu locus? Okey, kita lihat dahulu kepada standard pembelajaran. Okey, so benda yang perlu kamu tahu adalah mengenal locus dalam situasi kehidupan sebenar dan seterusnya menerangkan maksud locus. Okey, kita lihat contoh. Dalam rajah di sebelah, sekeping pelekat warna dilekatkan pada tayar basikal seperti yang ditunjukkan. Ni Okey, apakah bentuk yang akan dihasilkan oleh pelekat itu apabila basikal dikayuh? So, sekarang ni, apabila basikal dikayuh, pelekat merah ini akan menghasilkan satu bentuk. So, bentuk yang akan dihasilkan itu adalah berbentuk bulat. Dan bentuk bulat inilah yang kita namakan sebagai locus. Okey, bentuk bulat inilah yang kita namakan sebagai locus. Kenapa dia berbentuk bulat? Sebab dia memenuhi syarat. Syarat dia apabila tayar bergerak akan menghasilkan bulatan. So, untuk pengetahuan kamu, locus adalah satu lintasan. Lintasan ini boleh berbentuk garis lurus atau berbentuk lengkungan ataupun berbentuk bulatan. Okey, tapi mesti berdasarkan syarat. Okey, mesti berdasarkan syarat. Okey, jelas Okey, kita lihat maksud yang sebenar. Locus ialah satu surihan atau lintasan. Okey, nampak Atau lintasan. Lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey, so paling penting sekali, dia adalah satu lintasan dan dia mesti memenuhi syarat dia. Okey, so itulah locus. And one more thing, locus ini dia boleh dalam satu satah, satu satah ataupun ruang 3 dimensi, 3D. 3D bermaksud bentuk yang mempunyai ruang. Gambar yang mempunyai ruang, itu adalah yang kita namakan sebagai bentuk 3 dimensi. Okey, selepas ini kita akan pergi seterusnya dengan melihat contoh situasi kehidupan sebenar. Okey, melibatkan locus. Baiklah, kita pergi kepada mengenal pasti locus dua dimensi dalam situasi kehidupan seharian. Okey, kita lihat contoh situasi yang pertama. So, bila kita nak cakap dia adalah locus dua dimensi dalam situasi kehidupan seharian. Okey, bola yang dijaringkan. So, bila bola ni dijaringkan, dimasukkan ke dalam jaring ini, so, locus yang akan terhasil adalah garis lurus.
Kenapa garis lurus? Sebab bola ni automatik akan turun ke bawah. Okey, kerana graviti bumi. So, bila graviti bumi, of course, bola ini akan turun ke bawah. So, locus yang akan dihasilkan untuk situasi A adalah garis lurus. Okey, garis lurus. So, garis lurus ni lah yang kita namakan locus. Okey, so ini adalah 2 dimensi, bukan 3 dimensi. 3 dimensi yang mempunyai ruang. Okey, okey, tak apa. Kita pergi kepada situasi yang kedua. Okey, situasi B. Buah durian yang gugur dari pokok. So, dah tentulah bila buah durian ni gugur, dia akan terus menghasil, dia akan terus turun ke bawah, betul? Dia akan terus turun ke tanah. Dia akan jatuh ke tanah. So, bila jatuh ke tanah, contoh di sini adalah buah. So, okay, kita lihat, bila buah di sini, so dia akan terus menghasilkan turun ke bawah. So, dia juga adalah satu garis lurus. Okey, garis lurus. So, garis lurus yang mencancang lah. So, ini kita panggil garis lurus yang mencancang. Okey, so inilah locus dia. Melibatkan syarat. Syarat dia adalah buah durian yang gugur. So, buah durian yang gugur tu mestilah turun ke tanah. So, menghasilkan satu garisan lurus. Okey, takkan dia nak menghasilkan lengkung. Mana boleh buah durian tu jatuh dalam bentuk lengkung. Dia mesti terus turun ke tanah. Straight. Okey, kita lihat situasi C. Okey, kapal terbang yang sedang mendarat. Ini juga adalah garis lurus. Tapi garis lurus yang seperti ini. Garis lurus yang condong. Okey, kapal terbang yang sedang mendarat. Okey, bila dia mendarat dari atas. So, dia akan turun ke bawah. Okey, turun ke bawah. So, dia akan menghasilkan garis lurus, tapi garis lurus yang condong. So, inilah situasi C. Okey, situasi C. Dan yang terakhir, situasi D. Okey, kita lihat situasi D, hujung penggelap cermin kereta yang sedang bergerak. Ini hujung ni. So, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan apa? Lengkungan. So, inilah locus dia. Okey, locus dia akan menghasilkan satu lintasan lengkungan. Sebab tu cikgu cakap tadi, locus ini akan menghasilkan lintasan yang boleh berbentuk garis lurus, berbentuk lengkungan atau berbentuk bulatan. Okey, itu dalam bentuk 2 dimensi. Okey, boleh Jelas? InsyaAllah. Okey, kita pergi kepada soalan contoh yang pertama. Satu titik C dilukis pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar seperti dalam rajah. Terang dan lakarkan locus bagi titik C. Okey, so sekarang ni kalau kamu lihat C ni berada di hujung bilah. Okey, ni. Okey, C ni berada di hujung bilah. Okey, dan C ni apabila dia berputar, dia akan menghasilkan satu bentuk. Okey, bentuk itulah yang kita namakan locus. Okey, akan menghasilkan satu bentuk. Bila dia bergerak, berputar, dia akan menghasilkan satu bentuk. So, apakah bentuk yang akan dihasilkan? Of course, bentuk dia adalah berbentuk bulatan. So, locus dia akan menghasilkan satu bentuk bulatan. Okey, satu bentuk bulatan. Dan juga, kalau nak lakarkan, so kita buatlah bulat. So, inilah locus dia. Okey. Boleh? Okey, tak apa. Kita cuba lihat penyelesaian dia. Betul tak? Okey. Okey, locus itu adalah berbentuk bulatan. Okey, sama. Okey, dan juga inilah dia punya bentuk bulatan dia. Okey? Jelas InsyaAllah.
Okey sayang, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebatang tiang MN, sekeping papan berbentuk segi empat tepat PQRS disambung pada tiang itu dengan keadaan papan PQRS boleh digerakkan. Okey, papan PQRS ni, the hole, boleh digerakkan. Jika sisi PQ diputarkan 360 mengelilingi tiang MN, apakah bentuk tiga dimensi yang akan terbentuk? Okey, so bila PQ ni kita putarkan, okey, bila kita putarkan, kita akan putarkan sebanyak 360. Okey, kita putarkan. Okey, tak apa. Kita lihat penyelesaian dia. Okey, bentuk yang dihasilkan apabila sisi PQ diputarkan 360 mengelilingi tiang MN ialah bentuk silinder tegak. Okey, bentuk silinder tegak. Sebab di sini adalah P, so dia putar. Okey, dia putar. Dia putar. Sama juga Q. Okey, dia putar sama. So inilah papan dia. So inilah yang akan menghasilkan satu bentuk silinder. Kenapa ini kita panggil silinder yang berbentuk tiga dimensi? Sebab dia ada ruang dalam. Okey, gambar ni ada ruang dalam. So inilah yang kita panggil bentuk tiga dimensi, silinder. Okey, boleh InsyaAllah. Okey, kita pergi contoh yang ketiga, contoh yang terakhir. Kita lihat, rajah di sebelah menunjukkan sebatang tiang MN. Okey, sekeping papan berbentuk semi bulatan PQR. Okey, ni. Semi bulatan PQR disambung pada tiang itu dengan keadaan papan PQR itu boleh digerakkan. Jika papan PQR diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN, apakah bentuk tiga dimensi yang akan terbentuk? So, samalah. Okey, PQR ni kita gerakkan. Okey, kita pusing sebanyak 360. Okey, so bentuk yang akan dihasilkan adalah bentuk sfera. Kenapa sfera? Kerana ini adalah bentuk tiga dimensi. Dia ada ruang dalam dia. So inilah yang kita panggil sfera. Okey, kita lihat kepada contoh penyelesaian. Okey. Bentuk yang dihasilkan apabila papan berbentuk semi bulatan diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN ialah bentuk sfera. Okey, boleh insya-Allah. Okey, untuk pelajar yang cikgu sayang, cikgu harap kamu dah faham kemahiran pertama yang telah kita pelajari dan cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 202 dan cikgu nak kamu cuba buat uji minda 8.1A. Okey, dan juga kamu boleh buka muka surat 203 uji minda 8.1B. Okey, so cikgu nak kamu buat muka surat 202 dan 203. 8.1A dan 8.1B. Okey, boleh InsyaAllah. Akhir kalam, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan video e-belajar ini. Okey, dan cikgu harap video ini boleh dimanfaatkan kepada pelajar-pelajar semua. Sekian, terima kasih.